Lama tak nampak. Mana hilang? Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Siapa tak datang? Mas. Mas masa datang. Saya duduk situ. Okay. Apa dia? Saudara sihat? Sihat. Biasalah Rina suara tak apa nak keluar. Dah penat daripada Senin ni sampai Jumaat mengajar. Okey, hari ni muka surat berapa? Ingat tak? $517. 16 dah habis. Hari ni masuk muka surat 517. Okay, ingat tak apa kita bincang pada minggu lepas? Minggu depan bincang apa? Minggu lepas? Ingat tak? Yang datang ingat tak? Cik pula apa ni? Kak Aisyah. Kak Aisyah datang kan? Datang kan? Yang tak datang? Okay. Saya takut salah orang. Tersilap dengan dulu. Apa Kak Aisyah? Minggu lepas bincang tentang apa? Cuba hashtag throwback sikit. 2 kalimah syahadah. Tak nampak lah cik. Sekejap, satu-satu. Kak Aisyah dulu. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah mesti rasa yakin dalam hati dia. Okey. Dan diikuti dengan lafaz. Cik Malia? Cik Malia kan nama kan? Senyum pula. Apa dia? Orang yang meninggal dalam tauhid tidak masuk neraka. Okey, itu sikit-sikit lah apa yang kita belajar. Okeylah, Alhamdulillah. Ingatlah juga ya. Yang duduk depan ni ingat tak? InsyaAllah ingat. InsyaAllah ingat. Ikut kan? Online ikut kan? Kalau tak datang masjid boleh ikut online. Dua-dua boleh. Sebenarnya minggu lepas kita bincang tentang hadis Nabi nombor 135 yang Nabi sebutkan siapa yang dia tahu, okay, sedang dia mengetahui dia mati. Is it mati? Kejap Ustazah pun dah tak ingat dah lafaz dia. Mati kan? Nabi kata mati ke akhir? Mati. Mati, betul mati. Barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui apa Riza? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi apa berlaku pada dia? Dia akan masuk syurga. Siapa yang mati kemudian dia tu mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Jadi isu yang kita bincangkan pada minggu lepas ialah tentang perkataan mengetahui. Adakah kita
mati kemudian kita tahu Allah itu satu, terus kita dah boleh masuk syurga. Kan? Kalau gitu semua orang boleh masuk syurga. Jadi itu yang kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi itu yang terdapatlah pada muka surat 516 di perendan yang terakhir. Okey, jadi kita buat macam inilah ya, bagi mudah faham. Okay, kita bincang tentang hadis siapa tak boleh. Mati. Mati dia mengetahui. Jadi perkataan mengetahui ini yang menjadi isu perbincangan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab kita ini. Orang yang dia mati dalam keadaan yang dia mengetahui apa tadi? La ilaha illallah. Okay, dia tahu la ilaha illallah. Jadi pengakhirannya ialah dia masuk syurga. Jadi minggu lepas kita bincangkan sikitlah, ada sebenarnya panjang lagi lah perbincangannya. Minggu lepas kita bincangkan, adakah mengetahui itu setakat kita tahu, kan? Kalau nak cakap tahu, semua orang tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Agama lain pun tahu tentang tu kan. Kita orang Islam gini tahu, mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Semua orang tahu tentang hal itu. Jadi kalau gitu, adakah semua orang meninggal dunia dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang dia mengetahui tersebut? Jadi ini yang kita bincangkan. So di sana, dalam kitab ini Imam An-Nawawi dia datangkan kepada kita dengan banyak hadis untuk support, untuk sokong bahawa maksud mengetahui ini bukan setakat mengetahui, tetapi ada banyak maksud yang lain kerana ada banyak hadis Nabi yang lain yang Nabi jelaskan bahawa ia bukan semata-mata dengan mengetahui. Okey, ada hadis, ya Allah, dia hilang. Ada hadis yang ada hadis yang sebut bahawa mengetahui itu dia mesti ialah mengucap. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tahu, dia mesti mengucap untuk dia menzahirkan keislaman dia. Barulah dia boleh masuk syurga bila dia mati. Yang kedua, kita ada belajar pada minggu lepas ialah bersaksi. Nabi kata siapa yang bersaksi, siapa yang mengucap. Okay? So daripada dua hadis ini, bila Nabi kata apa, siapa yang mengucap, siapa yang bersaksi, menunjukkan kepada kita bahawa ia bukan semata-mata tentang kita tahu. Tapi bagaimana kita yakin dengan apa yang kita tahu, akhirnya kita pun mengucap dan kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Barulah orang itu dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita lihat di sini ya. Baru kita masuk muka surat 517. Ini saya ulang sikitlah apa yang minggu lepas kita bincangkan. Baik, dalam hadis Ubadah, kita ada hadis yang lain nak kuatkan maksud mengetahui ni. Bahawa ia bukan semata-mata tentang mengetahui ya. Dalam hadis Ubadah radhiyallahu an, mana tadi? Sesuai ya. Ditambahkan sesuai dengan apa yang diamalkannya. Manakala di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, tidak ada seorang pun hamba yang menjumpai Allah dengan keduanya. Dengan keduanya maksudnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Lalu dia kata tidak ragu terhadapnya, melainkan dia akan masuk syurga meskipun dia telah berzina dan mencuri. Jadi dalam hadis Ubadah kita nampak ada lagi satu yang Nabi tambah, iaitu orang tersebut sesuai dengan amalannya.
Maknanya apa ni nombor 3 ni? Zuraidah, apa maknanya? Sesuai dengan amalan. Siapa nak cakap? Apa maknanya? Sesuai dengan amalan. Amalan dia macam mana? Okay, amalan dia macam mana? Jadi kita nak masuk syurga, kita kena tengok juga amalan kita macam mana kan? Kalau kita asyik mengumpat orang, mengumpat orang, cakap macam-macam tentang orang kan, suka membawang lah kita ni, boleh masuk syurga? Tak boleh. Semalam belajar tentang batu api. Kalau siapa jadi batu api, boleh masuk syurga? Tak boleh juga kita kan. Suka nak batu api kan anak kita dengan menantu kita. Macam itulah contohlah. Sebagai contoh. Dalam keadaan sedemikian, tapi semangat tu nak masuk syurga. Tak apalah, aku ni dah ucap la ilaha illallah kan. Ngumpat ke jadi batu api ke masuk syurga juga. Tak boleh macam tu keadaannya. Jadi sebab tu Nabi kata apa? Sesuai dengan amalan dia. Kalau dia melakukan amalan-amalan penghuni syurga, okey, insya-Allah lah dia masuk syurga. Tapi kalau dia buat amalan-amalan penghuni neraka, takkanlah dia nak masuk syurga. Kalau gitu Allah tak adil lah. Kita akan fikir demikian kan, penat-penat kita ni beramal amalan penghuni syurga, dia ni si amalan penghuni neraka ni dia pula masuk syurga. dia macam tu kan, kita rasa macam pelik. Dia tak kena. Maka sebab tu di sini, Nabi ada sebutkan. Dalam hadis riwayat Ubadah ibn Samit, Nabi SAW kata apa? Orang itu dia mengucap, dia bersaksi, kemudian sesuai dengan amalan dia, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tadi kita ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi guna berjumpa dengan Tuhannya. Apa maksud berjumpa dengan Tuhannya? Saya nak jumpa dengan Tuhan saya. Apa maknanya? Meninggal lah, maknanya situ meninggal. Siapa yang berjumpa dengan Tuhannya meninggal. Tapi nanti kita ni dekat akhirat, kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. So orang yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid dia mesti kuat. Dia mesti mantap la ilaha illallah tu. Sebab dia mengaku bahawa Allah itu Esa kan. Dan di sini dalam hadis ini juga disebutkan tidak ragu. Tidak ragu. Actually sorry bukan ni saya nak letak ni. Padam. Kalau siapa dah tulis padam balik. Tidak ragu. Tidak ragu. Kenapa ada tidak ragu kat sini? Kita tak ada syak apa-apa. Bila kita kata la ilaha illallah tu kita yakin. Sebab kalau kita cuma ambil hadis yang nombor 135 ni kan. Dalam kitab hadis ni nombor 135. Bila kita ambil hadis nombor 135 ini tanpa sokongan daripada hadis-hadis yang lain, kita akan memahami bahawa semua orang yang mengetahui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mereka berhak masuk syurga. Tak kiralah sama ada dia ragu ataupun tak ragu. Tetapi bila kita baca hadis riwayat Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, siapa yang dia berjumpa Allah, itu siapa yang dia meninggal dunia, dalam keadaan yang tidak ragu. Jadi adakah cukup setakat mengetahui? Tak cukup. Semua orang boleh tahu, tapi pengetahuan dia bagaimana? Adakah dia ragu ataupun dia mantap? So di sini Nabi memberikan kepada kita dengan syaratnya. Dia mesti jadi orang yang yakin tentang apa yang dia ucapkan ataupun apa yang dia tahu tersebut. Melainkan dia akan masuk syurga meskipun dia telah berzina dan telah mencuri. Apa maknanya? Nabi kata, orang itu masuk syurga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Dia sudah bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, Nabi tak kata tahu orang tu bertaubat. Nabi kata walaupun dia berzina ataupun mencuri, dia akan masuk syurga. Oh, Masya Allah. Mari sini, duduk depan sini. Cantik jawapannya. Sebab dia yakin pada Allah, dia tak syirikan Allah. Betul.
Sebab dia yakin kepada Allah, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia mati dalam keadaan yang mana dia tak bertaubat daripada dosa zina dengan dosa mencuri tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurganya. Minggu lepas kita dah bincangkan, ada dua keadaan orang yang begini. Bagaimana Kak Aisyah keadaan dia? Dia mati, dia yakin tentang Allah. Okey? Kemudian dia tak bertaubat bila dia buat dosa. Contoh, mungkin dia berzina, dia mencuri, dia mati dalam keadaan yang tidak bertaubat daripada dosanya. Namun dia adalah orang Islam. Orang yang bertauhid kepada Allah, yang ucap la ilaha illallah. Bagaimana? Kita bincang minggu lepas. Ingat tak? Ada dua keadaan. Ustazah kena bangun kejap-kejap. Apa dia? Dia berada pada kehendak Allah. Orang begitu, dia berada pada kehendak Allah. Okey? Maknanya, dia meninggal dunia dalam keadaan yang tak bertaubat, tapi dia tak syirikkan Allah, dia berada pada kehendak Allah. Apa kehendak Allah dekat situ kita bincang? Ini menurut kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, kalau Allah nak ampunkan dia, Allah berikan rahmat kepada dia dan nak teruskan masuk dia dalam syurga, Allah akan buat begitu. Okey? Maknanya dia ada dua keadaan. Pertama, Allah boleh terus masukkan dia dalam syurga kerana Allah ampunkan dia, walaupun dia tak bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, berdasarkan kepada hadis-hadis ini, kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka terlebih dahulu. Allah akan azab dia di atas dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah itu, dengan rahmat Allah, Allah akan keluarkan dia dan masukkan dia dalam syurga. Tapi adakah kita tahu keadaan itu berlaku kepada dia ataupun tidak? Wallahu a'lam. Sebab itu atas kehendak Allah. Yang kita belajar secara teorinya begitulah. Okey? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan dia dan terus masukkan dia dalam syurga. Sebab syurga tu milik Allah, bukan milik kita. Kita ni tak ada hak nak kata, kau ni penghuni neraka. Tak ada. Kita tak boleh kata begitu. Cuma yang kita belajar, dosa, pahala, syurga, neraka. Namun untuk kita tentukan tempat dia dekat mana, itu bukan tugas kita. Banyak kali saya ingatkan begitu. Seterusnya, yang kedua ialah kita memahami daripada perbincangan ini, atas kehendak Allah, Allah boleh masukkan dia ke dalam api neraka kerana dia tak bertaubat. Kerana dia adalah orang yang melakukan dosa tu tadi. Berdasarkan kepada banyak hadis-hadis yang lain. Orang yang buat dosa ini, dia masuk neraka, dia perlu dapat azab Allah, kan? Bila setelah dia mendapat azab Allah, dengan keizinan Allah, rahmat Allah, syafaat Allah, orang itu Allah akan keluarkan dia daripada neraka lalu dimasukkan dia dalam syurga. Okey. Sebab itulah Nabi SAW kata, walaupun orang itu dia berzina ataupun dia mencuri, Allah tetap akan masukkan dia dalam syurga. Kerana apa? Dia adalah orang yang mengucap tu tadi, tanpa keraguan dalam hati dia dan tanpa mensyirikkan Allah. Tadi cantik jawapannya tu. Tanpa mensyirikkan Allah. Kita kalau buat perkara syirik ni, memang Allah tak pandang walaupun sebelah mata. Jadi hati-hati. Walaupun kita kata benda tu syirik kecil. Ada orang kata, Allah tak apa, so-so kecil je. Boleh buat kecil-kecil. Syirik kecil boleh? Tak boleh. Kita kecil macam mana pun kita kena tinggalkan. Jangan ia jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kan? Ada orang kata, so pakai tangkal tu syirik kecil. Habis nak pakai. Macam tu kan? Ada orang dia tak kisah. Kita kena kisah benda-benda yang gini sebab ia berkaitan tentang destinasi akhir kita. Dunia kita hidup sekejap. Tapi akhirat selama-lamanya. Tempat yang selama-lamanya ini kita nak pastilah syurga. Takkan kita nak masuk neraka. Tapi orang yang melakukan perbuatan syirik, Allah kata dia kekal dalam neraka. Ini yang kita takutkan. Dia kekal dalam api neraka. Tadi Nabi kata orang berzina kan? Berzina bukan dosa syirik tau, walaupun kita kata tu dosa besar. Curi bukan dosa syirik. Bukan syirik, tapi dia dosa besar. Dua-dua dosa besar.
mengumpat dosa besar. Okey, apa lagi? Menderhaka kepada kedua ibu bapa dosa besar. Kita tak taat suami pun dosa besar. Oh, ini tak taat suami, sensitif. Jangan kan? Tak taat suami dosa besar. Kita kata tak apalah, tak load. Tak ada benda tak load dalam hidup ni. Semua benda load, dia loading aja. Makcik-makcik dulu pun kena perkataan loading juga tak load kan? Tak load lah. Dia tak ada benda yang tak load ni. Kalau dah namanya dosa, load. Okay. Dia tetap load. Dosa ni dia mesti load. Kita jangan kata tak load, tak load. Tak ada benda yang tak load kalau berkaitan dengan dosa. Jadi lagi-lagi kalau ia berkaitan dengan syirik. So kita ni tak boleh nak ambil ringan kan. Tak apalah benda kecil je. Tak boleh. Yang kecil itulah kita kena buang supaya dia tak jadi besar. Orang katakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dia mula daripada kecil. Daripada kecil dia akan jadi besar. Jadi benda yang besar tu kita tak nak. Benda yang kecil tu kita tak nak supaya tak jadi besar. Dia sedemikian. Jadi dalam hal yang begini, orang tu dia berzina. Dia mencuri. Allah Subhanahu Wa Taala masih akan, boleh kakak? Masuk tengah sikit kakak. Allah akan masukkan dia dalam syurga. Tapi beza. Kalau orang ni percaya pada bomo, percaya benda-benda yang mensyirikkan Allah, kan? Simpan benda-benda yang mana, maaf saya kata saka. Ni tak boleh ya. Ada orang tak apalah Ustazah dia tak kacau saya. Betul lah dia tak kacau saya. Saka tak apa Ustazah dia tak kacau saya. Betul dia tak kacau kita. Tapi esok lusa tak tahu. Takut nanti nak mati susah ya. Sekarang tak kacau. Nanti nak mati kan, takut-takut dia datang. Dia kata aku dah jaga engkau dah. Aku jaga keluarga engkau. Kenapa engkau masih lagi beriman dengan Allah? Kita tak tahu apa yang berlaku di akhir hayat kita. Sekarang ni tadi Nabi banyak kali ingatkan. Siapa yang mati? Maknanya di akhir hayatnya, dia ucap la ilaha illallah pun ada. Di akhir hayatnya, dia masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bayangkan, kalau kita buat perkara yang mensyirikkan Allah, maknanya kita menutup akhir hayat kita dengan perkara yang mensyirikkan Allah itu tadi. Jadi bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ni memang confirm lah. Di kalangan para ulama confirm. Orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala memang akan terus masukkan dia dalam api neraka. Allah tidak tak kata masuk neraka dulu baru masuk syurga dulu. Dia tak ada macam tu. Kerana apa, dosa syirik ni kalau kita mati dalam keadaan yang sedemikian, ia adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Okey, baik, seterusnya di sini. Di dalam hadis Anas radhiyallahu an disebutkan. Okey, tadi hadis Ubadah, hadis siapa? Abu Hurairah. Kemudian kita masuk pada hadis Anas radhiyallahu an, disebutkan Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Allah haramkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia mengharapkan wajah Allah Ta'ala dengan ucapan itu. Apa makna mengharapkan wajah Allah? Faham tak? Apa makna mengharapkan wajah Allah? Rahmat Allah, lagi selain itu? Apa? Redha Allah, selain itu? Tadi sebut rahmat, redha, lagi? Keberkatan, boleh lagi? Selain itu? Apa dia? Kehendak Allah tak boleh. Tak boleh. Itu maknanya tak apalah, Allah nak ambil lah, Allah tak nak. Itu maknanya dia tak confident Okey. Belas ihsan Allah. Dah makin jauh lah. Okey, lagi. Selain itu. Kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah tu sama. Okey. Lagi? Apa dia? Sorry. Ampunan Allah. Tak kenal lagi. Siapa lagi nak tembak? Siapa lagi nak tembak?
Nak jumpa Allah? Asal pula nak jumpa Allah? Boleh juga. Termasuk akal juga. Nak jumpa Allah, okay, boleh. Boleh. Tapi ada satu perkataan tu yang saya nak dengar. Tak terfikir. Mira tak terfikir, Mira? Mira tengah loading tengah loading. Tengah loading. Apa dia? Ikhlas. Yang dia ucapkan dengan ikhlas, ini kita kata selalunya mengharap redha Allah, mengharap wajah Allah tu maknanya kita betul-betul ikhlas kerana Allah. Mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita mengharapkan manusia, mengharapkan makhluk. Okay, jiwanya betul ikhlas. Dia ucapkan itu ikhlas kerana Allah, tidak bukan kerana manusia. Bukan dia ucapkan la ilaha illallah tu sebab nak perhatian orang ramai. Bukan begitu. Jadi ini maksudnya ya, mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Hadis-hadis tersebut seluruhnya telah dicantumkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya. Jadi hadis-hadis ini semua, lupa ni. Kita ada nombor 5, mengharap tadi, mengharap apa? Wajah Allah. Bolehlah saya guna perkataan redha ni. Tapi kalau kita nak redha, tadi saya jelaskannya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas. Maka semua hadis ini, okay, nombor 1, 2, 3, 4, 5, semua ini ada dalam kitab Imam Muslim yang sedang kita bincangkan ni lah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita nampak gini ya, hadis yang simple tadi dekat atas tu, yang nombor 135, yang hanya Nabi sebutkan tentang mengetahui, ianya dikuatkan dengan banyak hadis yang lain untuk kita faham hadis tersebut. Jadi inilah kenapa kita belajar hadis. Kita tak boleh ambil satu hadis lalu kita faham macam tu saja. Hadis ini bila kita belajar, kita mesti kuatkan ia dengan hadis-hadis yang lain. Baru kita dapat kefahaman yang betul. Kalau tidak, contoh, kalau kita tak belajar semua ni, kita cuma ambil hadis nombor 135 saja. Kita akan faham, siapa-siapa je lah yang tahu tentang la ilaha illallah ni masuk syurga. Kita faham macam tu. Tapi sebenarnya bukan begitu kefahaman yang terdapat pada hadis tersebut. Kerana bila kita belajar hadis-hadis yang lain, contoh di sini kita ada 5. Sebenarnya ada banyak lagi lah ya hadisnya, tapi datangkan kepada kita di sini 5. 5 riwayat hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa mengetahui dia mesti mengucap. Maknanya dia bersaksi. Dia ada amalan. Dia buat amalan sesuai dengan amalannya kan. Dia tidak ragu. Dan dia juga adalah orang yang mengharap redha Allah. Iaitu dia penuh keikhlasan dalam hatinya ketika dia mengetahui itu tadi. So bila kita belajar tentang 5 ni baru kita faham. Rupanya nak masuk syurga Allah dengan kalimat la ilaha illallah itu bukan semudah kita mengetahui. Tetapi bagaimana kita mengamalkan kalimat itu. Okay? Dalam keadaan yang mana kita ni jadi orang yang hatinya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan apa yang kita ucapkan, kan? Lalu kita beramal dengan kalimat tersebut menerusi amalan-amalan kita. Biasanya kalau kita nak faham tentang amalan itu ialah rukun Islam kita. Rukun Islam, ia merealisasikan rukun iman. Kerana la ilaha illallah ni, aku bersaksi tu kan, penyaksian kita ialah rukun iman. Tapi bagaimana kita nak beramal dengan rukun iman kita, kita masuk kepada rukun Islam. Iaitu solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, ni semua beriman kepada qada dan qadar, semua itu. Barulah cantik keimanan seseorang, akhirnya masuklah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selesai ya perbincangan tentang hadis ini, iaitu tentang hadis nombor 135 berkenaan dengan la ilaha illallah itu.
Kita masuk isu lain ya. Kita dah tukar. Kita tukar isu lain. Baik. Diriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan salaf rahimahullah, di antaranya Ibn Al-Musayyab, bahawa itu berlaku sebelum turunnya kewajipan-kewajipan, perintah dan larangan. Okay, jadi ada di kalangan ulama salaf yang berpendapat hadis mengetahui tadi nombor 135, Nabi SAW ucapkan sewaktu belum ada kewajipan. Belum ada kewajipan solat, puasa, bayar zakat. Pada waktu itu orang mengucap saja. Kan? Tidak ada kewajipan. Jadi pada zaman awal Islam, adakah orang masuk Islam pada zaman Makkah tu, Nabi tu awal-awal semua okey, ucap 2 kalimah syahadah, wajib solat? Tak ada. Waktu itu hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi ada di kalangan para ulama salaf, contohnya Ibn Al-Musayyab di situ, dia mengatakan bahawa hadis tentang Nabi sebut siapa yang mati dalam keadaan yang dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk syurga. Hadis ini Nabi ucapkan ataupun Nabi sampaikan pada zaman awal Islam, yang mana pada waktu itu belum lagi ada perintah solat, belum lagi ada perintah puasa, iaitu belum ada lagi ada perintah-perintah untuk melaksanakan amal. Yang mana pada waktu itu orang semua hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Ramai yang masuk Islam dalam keadaan yang sedemikian. Okey, jadi ini pendapatnya lah, mereka kata begitu. Sebahagian mereka berkata hadis-hadis tersebut masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan. Namun masih lagi ianya umum dan memerlukan kepada penjelasan. Maknanya adalah barang siapa yang mengucapkan kalimat itu dan menunaikan hak serta kewajipannya. Walaupun tadi ada pendapat daripada kalangan ulama salaf yang kata ucapan Nabi ini berlaku di awal zaman Islam sebelum turunnya kewajipan, perintah dan larangan. Baik, di sana ada juga pendapat. Okey, contoh di sini ialah pendapat Hasan Al-Basri. Dalam pendapat Hasan Al-Basri ini dia kata apa? Hadis itu dia bersifat umum, memerlukan kepada penjelasan. Penjelasannya kita dah berikanlah tu tadi kan, nombor 1 sampai nombor 5 tu tadi. Dia memerlukan kepada penjelasan. Jadi yang perlu kita fahami daripada hadis nombor 135 tu, yang Nabi ucapkan dengan perkataan mengetahui, dalam hal ini ia disertai dengan menunaikan hak serta kewajipan. Jadi kita faham begini, siapa yang dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, kemudian dia menunaikan hak dan kewajipannya. Hak dan kewajipannya maknanya melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu maksudnya. Barulah orang ini dia akan masuk syurga. Ini pendapat siapa? Hasan Al-Basri. Kita ada pendapat yang berikutnya di sini. Kata begini, ada yang mengatakan bahawa itu hanya berlaku bagi orang yang mengucapkannya ketika menyesal dan bertaubat, lalu mati dalam keadaan tersebut. Demikianlah menurut pendapat Imam Al-Bukhari. Maknanya orang ini tahu tentang kalimat la ilaha illallah itu tadi, tapi kemudian dia ada buat dosa. Bila dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah, dia mati dalam keadaan yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya mengetahui itulah. Maka ini pendapat Imam Al-Bukhari. Jadi bila dia dah bertaubat, dia menyesal dalam keadaan yang dia mengetahui tidak ada Tuhan melainkan Allah, barulah orang ini tepat kita kata dia masuk syurga. Pendapat Imam Al-Bukhari begitu. Baik, takwil-takwil tersebut hanya berlaku jika hadis-hadis itu diertikan secara zahir. Imam An-Nawawi di sini dijelaskan kepada kita, semua takwil ini, iaitu semua penerangan. Takwil ni maksudnya syarah, penerangan yang kita belajar tadilah, yang nombor 1 sampai nombor 5 tadi. Juga pendapat daripada Hasan Al-Basri, pendapat daripada siapa tadi? Imam Al-Bukhari, dan pendapat yang pertama tadi yang dia kata ini semua berlaku di awal zaman
dakwah Islam tu. Itu pendapat Ibn al-Musayyib antaranya lah ya. Jadi semua takwil ini kita dia kata hanya berlaku jika kita ertikan hadis ini secara zahir. Maknanya kita faham hadis tu mengetahui macam tu saja. Kalau kita faham begitu, yes, kita perlukan kepada pentakwilan semua ini. Dia kata begini, adapun jika hadis ini ditempatkan posisinya, maka tidak sukar untuk kita menakwilkannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para pentahqiq. Pertama, okay, kita ada dua pendapat di sini. Pertama, ini kalau kita tak faham hadis ini secara zahir, mak di situ kita baca hadis ni kita dah faham dah. Di situ maknanya ada penjelasan yang lebih lanjut. Jadi kalau begitu situasinya, pertama kita lihat begini. Kita harus menetapkan bahawa seluruh pendapat Ahlus Sunnah, tidak kira sama ada dari kalangan salafus salih, ahli hadis, ahli fikih dan kaum mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah, bahawa para pelaku dosa berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Ni yang tadi ni yang saya sebutkan tu. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berdosa, okay, dia mati dalam keadaan yang berdosa itu berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya setiap orang yang mati di atas keimanan dan telah bersyahadah dengan dua kalimah syahadah, ikhlas dari hatinya, maka dia pasti akan masuk syurga. Jika orang tersebut merupakan orang yang bertaubat atau selamat dari dosa-dosa kemaksiatan, maka dia akan masuk syurga dengan rahmat Rabb-Nya dan diharamkan atasnya neraka. Okey, pelaku dosa dia berikan kepada kita di sini ya. Para pelaku dosa berada dalam kehendak Allah. Jadi pertama, sesungguhnya setiap orang yang mati di atas keimanan dan telah bersyahadah tadi dengan dua kalimah syahadah, dia ikhlas, dia pasti masuk syurga. Okey, mati tadi apa ya? Saya lupa. Oh, okey. Dia mati dalam keadaan yang bersyahadah, ikhlas. Orang ini kita yakin ya, akan masuk syurga. Tapi dia berikan juga dengan syarat di situ. Jika dia kata, jika orang tersebut merupakan seorang yang bertaubat atau selamat dari dosa-dosa kemaksiatan. Jadi dia masuk syurga, satu, bertaubat, dua, tidak melakukan dosa. Ini saya padam yang nombor 1 sampai 5 ya, sebab tak cukup space. Takut terkeliru ni. Okey, kita bincangkan sekarang ni. Orang yang dia meninggal dunia,
Dalam keadaan yang mana dia bersyahadah tadi kan. Syahadah dan ikhlas. Orang ini apa berlaku pada dia? Masuk syurga. Tapi di situ ada syaratnya. Jika dia adalah orang yang bertaubat. Dua, dia adalah orang yang tidak buat dosa. Barulah dia akan terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pendapat yang pertama ni ahli sunnah wal jamaah bersepakat. Tak kiralah mereka tu di kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqh, hatta di kalangan ulama Asy'ariyah sendiri bersepakat tentang hal ini. Jadi jika orang tersebut merupakan seorang yang bertaubat atau selamat dari dosa-dosa kemaksiatan, maka dia akan masuk syurga dengan rahmat Rabbnya dan diharamkan atasnya neraka. Dia masuk syurga dan Allah haramkan atasnya neraka. Jadi, apabila kita mengalihkan dua lafaz tersebut kepada makna ini, pada orang yang mempunyai sifat yang demikian, maka jelaslah makna kedua pentakwilan Al-Hasan dan Al-Bukhari. Okay, tak apa. Itu baca, kalau tak faham tak apa, tinggalkan sahaja. Tak apa penting. Namun, jika dia termasuk di antara orang yang mencampur adukkan antara keimanan dan kemaksiatan, atau melakukan perkara yang telah diharamkan kepada Allah. Maknanya apa? Okey, macam ni Tadi yang pertama kan, orang ini dia bersih daripada dosa. Sebab apa? Dia dah bertaubat, dia tak buat maksiat. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia seorang Muslim, beriman kepada Allah. Jadi situasi dia, kita faham, kita sepakat orang yang begini langsung masuk syurga Allah. Sekarang ini, bagaimana dia seorang yang beriman kepada Allah, seorang Muslim, tapi dia mencampur adukkan keimanan dan kemaksiatan. Maknanya, dia ikut apa yang satu-satu, dia ikut apa yang disuruh oleh Allah, kemudian at the same time dia juga buat maksiat, macam tu. Solat tapi buat dosa kan, ada orang gitu kan. Puasa tapi ada juga perkara-perkara, ada orang puasa tapi tak solat, macam itulah dosa tu kan. Dia campur aduk kan. Kenapa puasa? Bulan Ramadan. Tak solat? Tak apalah, tak payah solat. Nampak tak? Dia mencampur adukkan keimanan dan kemaksiatan kan. Puasa sebab saya beriman kepada Allah, ianya wajib. Tapi tak solat, dosa. Betul tak? Padahal kena buat dua-dua. Jadi nampak itu contoh mudah yang saya berikan. Dia mencampur adukkan perbuatan baik dia dan perbuatan maksiat dekat situ. Jadi sekarang, bagaimana situasi orang yang begini? Kita tak kata dia buat benda syirik tau, dia tak buat benda syirik. Tapi dia adalah orang yang buat maksiat dalam keadaan yang dia buat juga hal-hal ibadah. Dia campur adukkan. Dia kata, atau melakukan perkara yang telah diharamkan Allah kepadanya. Maka, situasinya macam ni. Orang tersebut berada di dalam kehendak Allah. Kita kata, orang yang begini dia berada dalam kehendak Allah. Yang mana dia mati dalam keadaan yang mencampur adukkan keimanan dia, kemaksiatan dia, campur aduk. Kemudian dia mati. Dia tak bertaubat tau, dia mati. Sebab kalau dia bertaubat, for sure kita kata dia nombor satu tadi. For sure mesti masuk nombor satu tu. Inilah mencampur adukkan dia. Dia masuk nombor satu tu kalau dia bertaubat kepada Allah. Sekarang isunya dia tak bertaubat kepada Allah sedangkan dia orang yang beriman kepada Allah. Tapi dia buat dosa. Jadi di sini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sepakat orang ini berada dalam kehendak Allah. Dan manusia tidak dapat memastikannya. Kita tak boleh nak confirmkan keadaan dia bagaimana. Kita kata orang ini berada atas kehendak Allah. Okey, apa kehendak Allah itu? Apakah dia masuk syurga? Atau masuk neraka dulu, baru kemudian dia masuk syurga? So kita ada dua keadaan itu. Namun yang pasti dia akan masuk syurga. Itu yang pasti. Sebab apa dia tak buat syirik tadi? Dia tak buat perkara syirik. Okey,
So tadi ni situasi yang pertama situasi yang pertama dia bersyahadat ikhlas, dia meninggal dunia keadaan sedemikian, dia bertaubat tak buat dosa. Kita ada situasi yang kedua. Yang kedua saya letak sini ya. Situasi yang kedua, dia meninggal dunia, dia seorang yang beriman kepada Allah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia juga ikhlas. Masalahnya dia adalah orang yang mencampur adukkan dosa dan pahala. Okey, kemudian dia juga adalah orang yang mana buat perkara yang Allah haramkan lah, tadi disebutkan kat situ kan. Actually samalah, tapi boleh jugalah. Ada orang dia tak campurkan dosa pahala, ada orang memang dia buat perkara jahat sepanjang hidup dia, tapi dia orang Islam. Macam tu kan. Okey, buat perkara haram. Sampai kita nampak dia, dia ni kalau mati masuk neraka sebab apa jahat sangat. Pernah tak nampak orang gitu kan? Kita tengok, jahatnya tu, ya Allah, dia punya jahat. Na'udzubillah. Macam tu kan. Dia ni kalau mati confirm masuk neraka. Kita sampai cakap macam tu. Kerana apa? Jahatnya dia. Tapi dia orang yang beriman kepada Allah. Dia orang yang beriman kepada Allah. So orang ni wujudlah ya dalam kehidupan kita. Bila ada orang yang sedemikian, kita kata apa? Orang yang begini berada dalam kehendak Allah. Kita sebagai manusia, kita tak dapat pastikan. Maknanya kita tak dapat confirmkan. Dia dalam keadaan yang bagaimana. Nanti dekat akhirat, baru Allah Subhanahu Wa Taala akan tentukan. Kerana apa? Dia ada dua situasi. Satu, adakah dia itu masuk neraka? Masuk neraka terus? Masuk neraka masuk syurga? Syurga kan? Aku pula gigit ajaran sesat kan? Sorry. Masuk syurga. Masuk syurga? Silap silap. Saudara silap. Adakah dia akan masuk syurga sebab apa? Dia orang yang beriman tadi? Okay. And dia sini akhir. Adakah dia masuk syurga terus atau Allah masukkan dia dalam neraka dulu baru kemudian syurga? Jadi ada dua kemungkinan yang boleh berlaku kepada orang yang begini. So apa pun kita mestilah nak masuk syurga kan. Terus tak naklah masuk neraka. Siapa nak masuk neraka cakap? Kita mestilah nak masuk syurga terus. Janganlah kita berangan-angan, tak apalah aku kalau buat dosa pun Allah masukkan aku juga dalam syurga. Memanglah masuk neraka tapi nanti last masuk syurga Jangan fikir begitu. Kita kalau boleh straight terus. Kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab api neraka ni azabnya tak tertanggung. Tak tertanggung. Siksa paling ringan apa? Masjid Naim belajar siksa paling ringan apa? Siapa ikut? Liza. Mira ikutkan Mira? Lupa. Siksa paling ringan. Siksaan paling ringan api neraka ni Nabi kata apa? Allah bagi kita pakai sandal yang diperbuat daripada api neraka. Kita pakai je otak kita dah menggelegak. Itu paling ringan. Sanggup ke? Tak sanggup. So jangan sombong. Jangan sombong. Jangan action lah. Jangan action. Tak apalah buat dosa. Nanti akhirnya masuk syurga juga. Jangan cakap macam gitu. Ini orang-orang yang sombong dengan Allah ni. Kalau cakap gitu, bahaya statement-statement yang sedemikian, jangan kita cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pasti azabnya tak tertanggung. Namun di sini dia kata orang yang berada pada keadaan yang kedua, pastinya memang dia akan masuk syurga. Cuma bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak handle dia tu, itu atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan keadaannya sebelum itu,
orang tersebut masih berada di dalam kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksanya kerana dosanya. Namun jika Allah berkehendak, maka Allah akan memaafkannya dengan kurniaannya. Okey, kita berhenti sampai sini. Ada soalan? Nak tanya apa-apa? Ambil gambar Ustazah ke? Ada budak kat atas tu. Tengah pegang handphone. Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada? Boleh kita balik? Boleh. Balik mesti boleh. Siapa tak nak balik? Nak balik lah. Okey, boleh. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita sambung ya perbincangannya pada minggu depan insyaAllah. Baik, Ustazah tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.